Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi wa ja'ala hadzal yawma farhan li'ibadihil muttaqin alladzina fazu bi siyami ramadhana wa qiyamihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang hadirin sekalian agar takwa yang dijana pada bulan Ramadan tidak disia-siakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan diri kita muslim. Sidang hadirin hafizakumullah. Kita baru saja berpisah dengan Ramadan. Ramadan telah pergi dan kita tidak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya. Dalam menjalani Ramadan, setidaknya ada dua jenis golongan manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang hari, beribadah di malam hari, makan dari harta yang halal dan menjauhi maksiat. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang pada pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kumpulan manusia ini adalah ahlullah. Mereka akan menjadi hamba istimewa di hadapan Allah pada waktu bumi ini sudah diganti dan langit juga sudah berganti, tidak lagi sebagaimana yang kita saksikan. Pada ketika ini dunia ini sudah hancur lebur, di mana seluruh manusia telah memasuki era baru hari akhirat. Di sanalah hasil tanaman amal-amal hamba ini mulai kelihatan. Peluh keringat ibadah mereka selama di dunia akan dibayar ganjarannya dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz. Artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Orang-orang yang beriman, yang menjalani puasa dengan baik, kelak akan kelihatan riang gembira dan bersukaria, serta dapat menikmati anugerah yang agung, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yaumaidin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu ada yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Pada hari itu pula para malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke syurga dari semua pintu yang disediakan atas kesabaran mereka menawan hawa nafsu makan, minum dan maksiat di bulan Ramadan, serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lainnya, sehingga atas kesabaran mereka dikatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya, malaikat-malaikat itu mengucapkan salam sejahtera buat kalian atas kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia. Maka alangkah baiknya nikmat tempat kesudahan hasil dari usaha kalian itu. Sidang hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, di dalam bulan Ramadan ada 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelumnya, yaitu pada malam pertama Ramadan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada semua umat Muhammad SAW. Barang siapa dipandang oleh Allah, mereka tidak pernah disiksa selamanya. Kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Ketiga, setiap sehari semalam selama bulan Ramadan, para malaikat meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Allah bersabda kepada syurga, "Persiapkanlah tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hamba-Ku yang meluangkan diri, meninggalkan kesibukan duniawi, kepada sibuk menuju kepada kemurahan-Ku." Dan yang paling penting para hadirin semua, yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semua.
Mendengar Rasulullah SAW menyatakan tentang pengampunan dosa, salah seorang sahabat lalu bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadr?" "Ya Rasulullah, apakah kerana mereka memperoleh malam Lailatul Qadar?" Qala, "La, alam tara ila al-ummali ya'malun fa idza faragu min amalihim wufu ujurahum." Rasulullah menjawab, "Tidak. Apakah kamu tidak melihat para pekerja yang sedang bekerja? Ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka akan dibayar gajinya." Ini bermakna Allah telah menyediakan keampunan kepada hamba-hambanya yang taat melalui kehadiran Ramadan itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari perayaan, hari yang penuh kesyukuran dan kegembiraan, hari yang ditegak oleh Rasulullah SAW daripada berpuasa padanya, hari kerajaan dan hari meraihkan. Oleh itu, isikanlah kemeriahan Aidilfitri ini dengan cara Islam, cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cara yang dijajah oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam atau mengikut hawa nafsu sehingga merosakkan pahala Ramadan yang dibina sebulan. Dalam meraihkan perayaan ini juga, berhati-hatilah dengan kekangan yang ada. SOP jangan diabaikan kerana bencana yang mungkin menimpa adalah sangat parah. Virus COVID-19 semakin mengganas di sekitar kita. Di seluruh dunia, virus ini telah menjangkiti lebih 155 juta individu dengan 3.4 juta kematian. Di negara kita Malaysia saja, virus ini telah menjangkiti lebih 424 ribu dengan lebih 37 ribu kes yang masih aktif dan lebih 1,700 kematian. Dan pada hari ini, PKP telah diistarkan di seluruh negara, maka bermulalah gelombang ketiga pandemik COVID-19 yang lebih serius dan bahaya. Sesungguhnya virus ini telah mengubah seluruh lanskap kehidupan, sosioekonomi dan cara kita beribadah. Namun sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita bersabar dengan ujian ini. Perlu diingat, beribadah mengikut SOP bukan mengikut telunjuk WHO, Yahudi atau Nasrani sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh orang-orang yang jahil, tetapi ia tetap mengikut sunnah. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'athu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladi sabaran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu kana lahu mithlu ajri syahid." Daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah taun, iaitu sejenis penyakit yang berjangkit yang berbahaya. Lalu baginda bersabda, taun adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang menderita taun lalu dia tetap bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala serta mengetahui bahawa dia tidak terkena musibah melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya kepadanya, maka dia mendapat kelebihan syahid. Hadis Bukhari. Ulama telah membahaskan tentang hadis ini bahawa mengasingkan diri yakni kuarantin dan menjaga jarak agar kuman yang boleh membunuh itu supaya tidak dapat merebak kepada orang lain adalah usaha yang selaras dengan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit yang turun itu merupakan rahmat Allah. Ini bererti apabila kita menjalani hidup dan mengerjakan ibadah dengan menjaga jarak, kita telah mengikuti salah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah jika sekiranya penyakit itu tetap menjangkitinya dalam keadaan dia sudah pun berusaha sedemikian rupa serta bersabar dan beriman kepada Allah, dia mendapat kelebihan ganjaran pahala syahid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin rahimakumullah, menghadapi wabak COVID-19 ini seolah-olah kita sedang menghadapi peperangan. Tewas dalam peperangan ini bererti kematian. Adalah antara kaedah rawatan yang dianjurkan dalam Islam ialah pencegahan. Ada kalanya pencegahan lebih mujarab dari pengubatannya. COVID-19 masih tidak ditemui ubatnya, namun dunia telah menemui kaedah pencegahannya melalui vaksinasi. Ulama dan umarah di Malaysia telah sepakat bersetuju dengan vaksin yang dihasilkan. Para pakar di Malaysia dan seluruh dunia juga bersetuju setelah meneliti akan keselamatan dan sumbernya. Namun ada di kalangan rakyat Malaysia yang anti vaksin telah menentangnya. Setakat ini, berita yang
yang disebarkan oleh golongan anti vaksin ini adalah dakwah dan manipulasi, dan semuanya telah dijawab dengan fakta. Namun ramai yang masih percaya akan cerita sensasi, sehingga menyebabkan tidak sedikit di kalangan kita berada dalam dilema kerana percayakan dakwah yang disebarkan itu. Ini menyebabkan usaha kerajaan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia menjadi lambat dan tersekat. Hanya kira-kira 35% sahaja yang mendaftar vaksinasi di seluruh Malaysia, dan di negeri Terengganu pula hanya kira-kira 33% saja yang mendaftar setakat ini. Mana perginya baki lebih 60% yang tidak mendaftar? Maka mimbar Aidilfitri pada pagi ini menegaskan bahawa vaksin COVID-19 yang ada pada hari ini adalah selamat. Jangan kita sesekali menyebarkan dakwah dan copy paste berita sensasi yang tidak diketahui sumbernya. Penyebar berita palsu adalah sama seperti pencipta berita itu, iaitu seorang pembohong yang berniat jahat. Na'udzubillahi min zalik. Selamatkanlah diri kita dan dari melibatkan diri dengan berita bohong dan palsu, dan marilah kita mendapatkan vaksinasi kerana ia adalah kaedah yang diiktiraf oleh Islam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menegaskan, innallaha yazi'u bis-sultan ma la yazi'u bil-Quran. Sesungguhnya Allah mengizinkan pihak berkuasa bertindak dalam apa yang tidak dinyatakan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang berlaku itu dengan tenang dan sabar, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا معفق الطائعين ووفقنا من طاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita pertahankan kejayaan yang telah dicapai semasa sebulan Ramadan. Masjid dan surau jangan dibiarkan sepi. Solat-solat yang wajib lebih utama untuk dijemaahkan berbanding solat tarawih. Jika solat tarawih kita bekerja untuk berjemaah, seharusnya kita lebih bekerja untuk berjemaah solat fardu 5 waktu. Puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa-puasa sunat yang lain jangan dilupakan. Kuliah-kuliah agama jangan ditinggalkan. Keringanan tangan menderma jangan dihentikan. Amal ibadah dan kebajikan mesti diteruskan. Beriman kepada Allah bukan kepada Ramadan. Ganjaran yang banyak pada bulan Ramadan bukan disediakan oleh Ramadan, tetapi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Kekal selamanya. Kejayaan Ramadan yang kita lalui adalah diukur sebagaimana perubahan yang berlaku pada diri kita selepas Ramadan, iaitu sejauh mana kesungguhan kita untuk menambahkan amal kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Sejauh mana kesungguhan kita mencari ilmu bagi memperbaiki dari diri dan meningkatkan darjat. Juga sejauh mana kita menjadikan diri kita insan bertaubat. Jika kita masih ditakut lama, maka itu memberi makna Ramadan yang kita lalui pada kedudukan yang gagal. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak ada dosa yang lebih besar dan lebih berpanjangan dari dosa membiarkan diri jahil dari ilmu fardu ain. Kerana ilmu ini adalah asas kepada agama. Tauhid, fiqh dan tasawuf adalah 3 ilmu asas kepada kesempurnaan iman dan Islam. Dosa kejahilan ini tidak cukup sekadar beristighfar memohon ampun kepada Allah, tetapi
tetapi perlu merubah diri dengan berusaha mencarinya melalui majlis-majlis ilmu seperti kuliah-kuliah di masjid, surau dan sebagainya. Tinggi mana ilmu dunia dan pangkat, banyak mana harta dan kekayaan, malah banyak mana ibadah sekalipun tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu asas yang mencukupi. Tanpa ilmu tauhid, keimanan kepada Allah tidak sempurna. Tanpa ilmu fiqh, ibadah tidak sah dan diterima. Manakala tanpa ilmu tasawuf, amalan kita akan rosak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun selagi kita belajar, meskipun kita masih belum sempurna, kita tidak dikira berdosa di sisinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sabda baginda lagi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, surau kita ini sentiasa mengadakan kuliah-kuliah ilmu fardu ain ini. Marilah kita memanfaatkannya bersama-sama. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita di Malaysia ini hanya perlu menjaga iman dan keluarga kita. Namun saudara-saudara kita di Gaza dan Palestin sedang dizalimi. Terbaru kita diperlihatkan bagaimana mereka ditembak ketika sedang solat tarawih di Masjidil Aqsa sehingga mencederakan hampir 200 orang beriman. Dan hari ini kita mendapat berita juga dari Gaza, Zionis Yahudi ini telah menyerang penduduk Gaza dengan peluru dan roket sehingga membunuh syahid 24 orang penduduk, yang mana 9 orang daripadanya adalah kanak-kanak. Jenis golongan apakah manusia seperti ini? Sifat kebinatangan apakah yang sedurjana ini? Agama manakah yang mengajar sikap biadab seumpama ini? Inilah dia Zionis laknatullah, bangsa biadab yang tidak pernah mengenal erti kemanusiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Kita adalah musuh mereka selamanya dan mereka juga adalah musuh kita selamanya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian, marilah kita pada hari ini mengulurkan bantuan kepada mereka atas dasar persaudaraan dan kasih sayang dengan saudara-saudara kita di sana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Kita tidak mampu untuk berjihad bersama mereka, namun kita mampu menghulurkan sumbangan keuangan kepada mereka. Jika itu juga kita tidak mampu, kita pasti mampu memanjatkan doa supaya Allah menolong mereka menghadapi kezaliman dan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesabaran. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Yahudi yang kejam dan zalim itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, pada hari yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui ucapan selawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkan selawat dan salam ke atasnya dan sesungguhnya dengan sesungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم
أعداءهم وسلط عليهم كلبا من كلابك اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي كل مكان اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح سلطاننا وأئمة وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد